Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini apa kata Malaysia, musim baru bersiaran pada hari Jumaat seperti biasa jam 9 malam. Namun kali ini buat julung kali selepas 4 5 6 tahun kami bersiaran. Sebelum ini politik, perundangan, perlembagaan, politik. Namun hari ini kita bermula dengan langkah baru di mana kalau minggu lepas Tuan Haji Hanif Katri dari sudut perundangan dan perlembagaan, hari ini cukup istimewa, lain daripada yang lain, iaitu tetamu saya adalah Binda yang akan mengupas tajuk besarnya perceraian artis, tapi bukanlah khusus untuk itu, namun kita akan mengupas lebih banyak perkara lagi. Untuk pengetahuan anda semua, ramai yang dah tahu, okey? Saya nak sebut panggil Binda ni pun lidah kerah, nak sebut pun tak reti because ini anak saya sendiri. Selalu saya duk panggil sayang, dia duk panggil saya papa. Tadi dia pun lidah kerah juga, Encik Fazli. Encik Fazli. Jadi, apa khabar sayang? Alhamdulillah khabar baik. Terima kasih Encik Fazli. Kita kena formal sikit Encik Fazli. Sudi menjemput saya datang special hari ini untuk buat bicara kita hari ini. Dan bukan mudah ya, sebab kita tak pernah lagi berbual bicara secara santai. Dan pertama kalinya saya boleh memanggil ayah saya dengan panggilan Encik Fazli. Terima kasih Binda. Okey, apapun saya telinga rasa geli bila saya panggil Encik Fazli. Saya akan terus terang, Papa dan juga anak hari ini. Papa dulu dalam bidang politik, anak dalam dunia hiburan. Namun kita bukan nak bercakap tentang apa politik dan juga perundangan pada hari ini. Hari ini kita akan bercakap tentang kehidupan sebenarnya selebriti itu sendiri. Okey Binda. Okey. Binda mencipta sejarah waktu itu. Menyertai satu kumpulan nasyid iaitu ketika usia 12 tahun. Untuk pengetahuan saya semua, bapa dia sendiri menjadi penerbit album untuk kumpulan Soleha. 12 tahun, sekarang dah 30 lebih. Bagaimana seorang kehidupan yang dipanggil dunia glamour ini daripada usia muda, kanak-kanak 12 tahun, menghadapi pula alam persekolahan di usia remaja, form 1, form 2, form 3, form 5 dan seterusnya. Kini sudah pun menjadi ibu rumah tangga. Dan juga kepada menantu saya yang berada di Melaka tu, yang duk tengah tengok tu, selamat menjamu selera asam pedas. Okey Binda, apa pandangan Binda ataupun Binda nak kongsikan tentang kehidupan itu? Ramai yang kata nampak ya glamour, gah, tapi seronok. Seronok tetapi menekan kehidupan itu. Apa pandangan Binda? Okay. Firstly, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Untuk semua penonton dan juga followers di Inspirasi Channel. Okay, yang belum follow jangan lupa follow dan subscribe. Boleh penting sekali. Okay. Dan mungkin ada juga kalian yang baru tengok juga follow Binda sendiri. So biasanya lah orang kata kita hidup dalam industri hiburan ni, memang betul cerita hakikatnya, kalau ada cerita benar tu kita boleh kongsi yang benar lah. Benar dan sebenarnya bukanlah orang kata indah seperti mana yang kita selalu bayangkan dan kita fikirkan sebenarnya. So macam Binda membesar daripada mula jadi artis daripada umur 12 tahun, dah kalau kira-kira papa dah hampir 27 tahun sebenarnya dalam industri ni. Sekejap so masya-Allah sangat rasa macam kejap dan sebenarnya sangat lama juga. Tapi itulah kita melalui macam-macam fasa daripada orang kata macam Binda daripada Kelantan, budak kampung, kita tak tahu apa, macam netizen jugalah. Netizen dengan kita sebenarnya tak ada beza. Betul. Sama juga manusia. Hamba Allah manusia juga. Cuma mungkin di zaman teknologi yang serba canggih sekarang ni, netizen ni lebih bebas bersuara. Lebih bebas bersuara. Kalau macam dari saya ni sebagai selebriti ni, kita selalu dipesan, dijaga dengan PR team daripada recording company, selalu pesan kena behave. Kadang-kadang kita pun tak didedahkan, macam saya sendiri pun memang tak didedahkan untuk baca surat daripada peminat. Boleh tanya bapak saya. Okay, tak didedahkan untuk baca komen-komen. Daripada dulu memang dah ada YouTube contohnya, kan? Yalah, maksudnya benda-benda negatif supaya tidak mempengaruhi kita. Betul. Dan saya rasalah sebagai seorang selebriti betul sangat bagus lah. Maksudnya mental health tu sangat penting sebenarnya. Sebab tu orang kata
yelah since lama dalam industri ni Papa, bukanlah nak kata Binda ni rasa macam bangga ke, riak ke, oh lama dah jadi artis ni. Tak ada Pak sebenarnya. Cuma orang kata kesian lah bila tengok artis-artis yang baru naik, kadang-kadang you terus kena kecam, kan, dengan orang kata kecaman daripada netizen yang maha benar, kan, yang warna Binda, okay. So maksudnya yang macam tu, kalau mental tu tak kuat, memang struggle, and ada yang tak survive, ada yang depressed. Dan macam bila cakap dengan Papa tadi, sebelum kita start live tadi, dah beritahu juga kalau artis-artis di luar negara Papa, yang muda ke yang lama ke, depression yang sangat teruk, sampai ada kes sampai na'udzubillah min zalik sampai bunuh diri. Betul. So benda tu memang real, nyata. So macam saya sangat-sangat bersyukur kalau orang tanya saya macam mana Binda boleh survive. Dia kata benda memang sangat mudah, which is you sebagai seorang selebriti, you kena ada limit you. Mungkin saya harus katakan hari ni, saya berterima kasih banyak-banyak kepada Papa, Ahmad Fazli bin Haji Muhammad ni, yang you all tengok selalu kan, dia garang anak layan macam anak tentera tau. So walaupun saya perempuan, tak boleh daripada sekolah, tak boleh ada boyfriend, maksudnya kawan-kawan lelaki. Saya pula, orang tak tahu Binda ni nampak perempuan macam lembut macam tu kan, tapi saya ni macam kasar-kasar ganas-ganas juga, macam boyish sikit. So kalau setiap kali jumpa kawan-kawan saya kat luar tu, kalau orang tegur pun, saya memang akan buat tak kenal sebab mak saya garang. So pemahaman kita lah, maksudnya daripada remaja, anak-anak pun memang harus dipantau, harus dimonitor lah. So apa yang hasil yang ada sekarang dengan bapa ni, inilah hasil bapa yang garang tu kan. So benda tu banyak, memang saya cakap terus terang, memang dikontrol banyak lah. Memang tak ada, saya tak boleh melepak kat kedai mamak, kat luar-luar. Kalau pergi show, ini daripada sekolah, pergi sekolah, lepas sekolah boleh jemput. Kalau kata pergi show ke, pergi syuting ke, memang ada yang akan jaga, maksud sama ada keluarga terdekat, family, abang ke, papa ke, mama ke. Dan saya berterima kasih juga pada ibu saya, Syida Dangdut. Ya betul, itu memang mak saya. Yang orang tak tahu walaupun nampak dia sebelum ni, orang kata sebagai penyanyi dangdut, free hair, tak pakai tudung sebelum ni kan. Sekarang dia dah berhijab. Walaupun orang nampak, orang akan judge macam, oh penyanyi dangdut, anak dia pakai tudung, macam tu je. Tapi sebenarnya dia lebih tegas. Dua-dua memang sangat tegas dan sangat menjaga anak-anak. Dan memang betul exposure yang tak di-expose sangat tu sebenarnya sangat bagus. So benda tu yang buat saya ni wajib rasa dikawal. Saya Kebebasan rasa tu wajib Alhamdulillah dikawal. dah bersyukur macam patutlah. Sekarang baru cek faham Papa. Baru faham, patutlah dulu Papa macam ni, Papa jaga macam ni. So benda tu dijaga, Alhamdulillah dijaga dari awal. Jadi tak adalah orang kata Alhamdulillah tak ada yang gosip-gosip ke, benda-benda yang negatif yang ada. So memang takut ya. Saya memang takut tu bapak saya tahu. Saya tak takut orang tahu, saya takut bapak saya tahu macam tu. Okey Binda, itu cara kehidupan Binda lalui. Namun kepuasan itu penting. Like father, like son orang kata. Okey Binda dah menjadi artis di usia 12 tahun. Betul. Kemudian apa lagi? Berlakon sudah. Berlakon drama sudah, berlakon filem sudah, pengacara TV pun sudah. Betul. Kemudian pengacara radio penyampai radio pun sudah. Jadi semua itu bagaimana Binda membahagikan masa, adakah itu satu kepuasan? Okey, macam mana cakap Bapa tadi, sebagai seorang selebriti, kita ni sebenarnya kena cuba. Sebab kalau kita tak cuba, kita tak tahu kemampuan kita tu sampai mana. So kita tak tahu credibility kita sampai mana. So memang honestly Binda beritahu dulu, mula-mula saya sangat suka menyanyi. Masuk pertandingan sekolah, masuk pertandingan menyanyi. Jadi artis tu seronok, menyanyi je. Tapi sampai satu fasa, macam nak juga semua orang tahu bahawasanya benda ni as a knowledge jugalah untuk pemahaman supaya semua orang faham yang tak semua artis tu senang tau. Tak semuanya artis tu senang, artis tu kaya. So kita kadang-kadang bila contohnya lah, bila kekurangan job, macam show tu dah kurang, kita akan pergi pada apa lagi kita boleh buat. Macam Binda pergi pada lakonan. Sebenarnya honestly, saya bukanlah awal asalnya minat berlakon pun. Tapi sebab kekurangan job pada nyanyian, saya ada offer pula pada bidang lakonan dan saya cuba. Daripada lakonan pula dapat pula offer untuk buat jadi host TV, pengacara TV, pernah mengacarkan rancangan Nasi Lemak Kopi O dan beberapa rancangan-rancangan lain kan. So cuba juga buat sampai satu masa juga sebabkan suka bercakap ni macam bapak dia kan. So dapat juga offer jadi penyampai radio. Saya start dengan KLFM masa tu dengan DJ Sonic, dengan DJ-DJ yang berpengalaman Pak. Cik ni orang asal macam kerdil sangat kan. Tapi saya suka mencuba dan cari pengalaman sampai dapat offer pergi ke Radio Manis FM, radio swasta di Kuala Terengganu. So bersiaran kat sana selama setahun. Tapi saya ni jenis yang homesick lah, yang tak boleh jauh dengan anak. Dan saya kata, tak apalah, saya nak balik KL balik untuk saya fokus pada family.
And then sebab anak-anak kan membesar sekejap depan mata. Jadi saya fikir macam apa lagi yang saya boleh buat, saya go pada bisnes. So yang mana yang tahulah Papa, memang yang mana yang ada contohnya Satki kita pergi tentang bisnes tu. Nanti bisa kita bagi tahu yang mana yang ada Instagram ke, boleh sebut kan? Instagram boleh? Ke TikTok ke Facebook ke, jangan lupa follow saya Binda Labida. So bolehlah selalu tengok apa benda rutin yang kita selalu buat, yang kita selalu share. Kepada yang memberi komentar tadi, kata apa, saya jawab dulu. Waalaikumsalam. Yang katakan tadi bagus juga sekali-sekali beralih arah. Ya, betul. Kalau asyik kita makan nasi ikan kering, hari ni nasi ikan kering, minggu depan nasi ikan kering, bosan. Orang Penang kata cemuih juga. Kepada Mukminin Nordin Shah yang sentiasa setiap minggu bersama kami. Terima kasih kepada saudara Mukminin. Benar. Hari ini sebenarnya apa kata Malaysia itu, nama lagi apa kata Malaysia. Bila apa kata Malaysia, kita cuba setelah bersiaran di studio tetap kami sendiri, kami cuba membawa topik Jumaat ini pelbagai topik, pelbagai isu. Bukan tertumpu hanya kepada ahli politik ataupun peguam ataupun selebriti. Keseluruhannya, generally, sesiapa saja yang bersesuaian akan pasti kami jemput. Kalau minggu lepas, peguam yang cukup hebat, Tuan Haji Hanif Katri, minggu ini Binda, minggu hadapan pastikan itu politik pula bersama dengan Hisham Jalil. Anda minta, kami bagi. Jadi pastikan minggu depan hari Jumaat di waktu yang sama bersama dengan ahli politik yang cukup tersohor ketika ini, iaitu saudara Hisham Jalil. Okey Binda, sekarang kita pergi ke tajuk hangat tu kan? Topik utama, tapi kita nak sentuh secara umum. General. Bila kita sebut artis, pasal Binda artis. Jadi Papa letakkan tajuk itu iaitu perceraian artis. Tapi sebenarnya yang lebih merunsingkan kita bukan tentang perceraian artis itu. Memang dalam bulan ni kita dengar macam-macam artis, 5 bintang, 10 bintang, 20 bintang. Dia bukan Malaysia je Papa. Sampai orang kata luar negara, Indonesia juga. Betul. Tengah hangat juga. Tengah hangat. Isu perceraian ni dah jadi macam trend. Hak ni bercerai, besok dia tu bercerai, minggu depan bercerai. Tapi apa pun, mereka sahaja yang tahu apa masalah. Kita bukan nak sentuh tentang itu sangat. Kita nak lebih khusus kepada penceraian. Kalau kita ambil, kita di Kuala Lumpur Binda. Di Kuala Lumpur sahaja, Lembah Kelang sebenarnya, Selangor, kadar perceraian, ya Allah. Pendek kata, ada kawan saya, seorang ustaz kata, kalau contoh 2 pasangan atau 3 pasangan yang menikah, 1 pasti bercerai. Itu dari sudut statistik yang amat menggerunkan, sehingga kan Jabatan Agama Islam ataupun Majlis Agama Islam Selangor harus melihat keadaan itu yang makin menjadi-jadi. Dan juga Binda tadi ada bagi tahu tentang statistik. Boleh kongsikan tak sedikit statistik perceraian itu di Selangor ini, kenapa begitu tinggi sangat? Okey, kalau ikutkan statistik negeri pada Malaysia contohnya, memang Selangor yang nombor 1 lah. Dan orang kata antara punca-punca perceraian ni biasanya mengikut kajian yang dilakukan, yang utama tu kita selalu fikir sebab apa agak-agak kan. Mesti orang kata sebab curang contohnya, ataupun sebab pekerjaan ke, yang seorang kerja seorang tak kerja. Tak sebenarnya. Yang pertama adalah isunya disebabkan masalah kewangan. Okay, masalah kewangan ialah maksudnya mungkin tak mencukupi hingga memberikan pressure pada pasangan yang berkahwin. Dan yang keduanya disebabkan isu ekonomi. Kemudian ketidaksefahaman. Okey, yang ketiga tu barulah sebab curang, dan keempat, kelima adalah reason lain juga. Tapi curang dengan selingkuh tu sama ke? Curang dengan selingkuh sama. Oh, sama. Okey, silakan sambung. Okey. Tapi kenapa di Selangor yang nombor 1 tu, apa tanya Binda lah. Kita rasa sebab Selangor ni lebih banyak kepada, memang kita tahu keadaan dan tempat yang sangat strategik di pusat bandar, Kota Raya besar. Which is Kota Raya besar. Memang kalau tanya cek rasa disebabkan living cost kita yang terlalu tinggi, and then gaji mungkin tidak sampai, maksud tak balance Papa. Maksud gaji, pendapatan tak balance dengan perbelanjaan. So mungkin kalau kata dua-dua suami isteri bekerja, okey lah, mungkin okey yang cukup makan Papa. Sebab kalau ikutkan macam rate harga lebih kurang, kalau gaji dalam 2,500 tu masih consider 2,500 ke 3,000 masih dikira miskin Papa. Betul. Kan? So apatah lagi kalau yang lebih lah contohnya. Dan kalau dua-dua bekerja pula,
akan sama juga, akan memberi konflik juga, which is like tak ada orang yang nak jaga anak-anak hantar pada pengasuh. Dan kita tahu isu-isu lain jadi macam-macam, banyak kes kematian juga pada anak-anak. Pengasuh ni. Lepas tu mungkin ketidaksefahaman pula, mungkin bila pi contohnya yang bekerja pula tengok dekat sana, okey yang ni husband boleh bagi, yang ni isteri boleh bagi. Benda-benda tu semuanya orang kata mengundang. Jadi itu kalau tanya cik, because of living cost kita yang tinggi lah yang menjadikan punca utama kepada masalah kewangan. Betul. Okey, tapi sebenarnya juga Papa, kalau ikutkan kajian statistik perceraian ni juga sebenarnya memang kalau kita tengoklah average Papa dalam tahun 2024 ni, kalau ikutkan daripada bulan Januari, Februari, Mac, April, Mei sampai katalah awal tahun lah pertengahan tu, lebih kurang setiap bulan tu perceraian tu dianggarkan lebih kurang dalam 1,500, ada yang paling tinggi 1,900 sebulan yang bercerai. Dan kalau ikutkan 2 tahun lepas Papa, lagi rendah sebenarnya. Kalau kata dalam setahun tu mungkin dalam 19,000, tapi selepas 2 tahun, maksudnya start daripada tahun 2023, masuk 2024 ni, dah lebih setahun tu lebih kurang dalam 39,000 lebih. Naik 2 kali ganda. Naik 2 kali ganda, maksudnya kadar perceraian tu lah. So, kalau tanya isu artis lah pula sebenarnya lah. Kenapa artis yang di-highlightkan kan? Sebab itulah namanya selebriti. Sebab yang kau ikutkan, kalau Papa tengok lah Papa dalam berapa belas ribu kes, sebenarnya kes artis tu tak sampai 100 pun. Terpencil ya. Kecil ya. Katalah pasangan yang bercerai tu contohnya mungkin tak sampai 10 artis pun. Dalam sebulan tu kata dalam 2,000 lah kita letak, 2,000 pasangan yang bercerai. Artis tak sampai 10 pasangan pun. Betul. Tapi mungkin sekarang ni topik tu jadi lebih hangat, mungkin melibatkan salah satu pasangan tu selebriti ataupun dua-dua pasangan selebriti. Dan macam yang bagi tengah Papa tadi, netizen kita pula memang hak bersuara tu memang sangat luas sekarang. Maksudnya tak boleh nak kontrol. Itu yang menjadikan isu tu jadi lebih hangat lagi. Lebih viral. Tapi saya nak sangat share kat sini, tapi sebab tu saya nak minta maaf juga. Sebab ni saya bagi tahu kita sebagai yang bukan Muslim tu kita no comment lah. Tapi yang beragama Islam kita kena tahulah setiap apa yang kita buat. Kalau macam cek lah contohnya cek fikir benda tu kan. Setiap apa yang kita katakan, setiap benda apa yang kita buat, semua benda akan dicatat Papa. Kebaikan yang you cakap, yang you komen akan ditulis. Malaikat akan tulis di bahagian kanan you. Okey, yang tak baik tu akan ditulis juga. Betul. Dan kita doalah banyak-banyak sebenarnya supaya benda tu tak jadi dekat kita. Betul. So orang kata kadang-kadang ni hukum Allah ni kadang dia tak jadi dekat akhirat apa. Dekat akhirat ada hukuman dia, tapi dekat dunia pun kadang-kadang boleh dapat. Tak jadi dekat kita, mungkin jadi na'udzubillah min zalik, mungkin jadi dekat anak-anak kita ke dekat ni ke. Jadi jangan terlalu cepat menghukum. Betul. Cuma kadang-kadang seronoknya pula, kadang-kadang cek sebagai selebriti sendiri pun kadang-kadang suka, orang kata bukan kata kita tak campur lah, cuma kadang-kadang benda tu dah dekat phone, semua ada, kita boleh baca kan, news ke apa kan. Kadang kerja yang laporan tu netizen ni lebih laju daripada wartawan. Betul. Itu yang kadang-kadang seronok apa, kadang-kadang macam ada je komen-komen yang melucukan. So kalau bina lebih ambil benda yang positif lah untuk baca. Tapi betul, itu saya pun setuju kerana perbezaan di antara marhain dengan artis ataupun ahli politik. Sama je ni, ahli politik dengan selebriti ni lebih kurang sama. Kerana kedua-dua ni terkenal. Public figure. Ya, public figure, dikenali. Ada gelas yang bukan-bukan depan atas meja. Kalau ahli politik pula kena jaga, nak minum pun takut. Ada gelas orang lain letak situ pun boleh jadi isu. Ayak kopi pun boleh jadi arak, macam-macam. Sama jugalah dengan selebriti. Betul. Kes perceraian untuk artis agak terpencil sebenarnya kalau nak dibandingkan dengan statistik, data-data yang kita baca. Purata 1,500 ke 1,700 setiap bulan perceraian. Artis tu mungkin 2-3 orang, mungkin maksimum pun 10 orang. Namun kerana mereka adalah public figure, maka sasaran. Cuma pandangan Papa kepada netizen di luar sana. Bagus anda mengambil tahu perkembangan dunia semasa, isu semasa. Namun kadang-kadang apa saya melihat dia agak terlalu pantas. Kan? Kita baca headline je, isi tak baca, dah komen. Ya ada yang betul, ada yang tidak. Tapi perbezaan dalam dunia hiburan, selebriti dan dunia politik agak berbeza. Kalau dunia politik ni makin amun dah. Betul. Mencarut bukan-bukan dah. Termasuk saya sendiri pun beberapa kali ingat, tapi tak apa, ini bukan cerita politik. Begitu juga dengan dunia selebriti. Sama lebih kurang. Cuma nasihat dan pandangan yang boleh kita kongsi bersama dengan marhain di luar sana adalah
setiap kehidupan pasti ada pasang surut seperti mana kata Binda tadi. Betul. Dari sudut ekonominya, okey, kekurangan, tekanan hidup, namun kembalilah, sabarlah. Kerana setiap lebih banyak kita bersabar, lebih baik balasannya daripada Allah Subhanahu Wa Dan Taala. sebenarnya Papa kan, sebenarnya kita tak boleh nak please semua orang tau Papa. Betul. Papa tahu tak, kadang-kadang macam contohnya kita nak puaskan hati orang. Mm-mm. Contohnya lah macam current issue yang jadi, bila ada banyak je pasangan yang kadang-kadang orang cakap betul lah, respect lah pasangan yang tak cerita masalah rumah tangga dia, tahu-tahu bercerai je. Tahu-tahu dah settle dah. Tahu-tahu dah lain dah dah. Tahu-tahu dah habis dah dah, contohnya lah kan. So, bagus lah. Tapi kadang-kadang, sebab tu Bina cakap, kita dengan netizen tak ada beza pun. Artis dengan netizen sama sebab kita manusia. Yang berbeza yang meletak tu kan kita yang meletakkan, oh ini netizen sebab dia selalu condemn, selalu komen, contohnya lah kan. Oh macam ni. Tapi sebenarnya kita manusia. Maksudnya manusia ni dia ada kelebihan dan kekurangan dia. Kadang-kadang contohnya as a celebrity lah yang Bina nampak. Kadang-kadang kita orang ni sebagai selebriti, mungkin tak semua, tapi mungkin ada juga macam tu. Bila wartawan tanya, bila siapa-siapa tanya, kita respon, kita jawab. Peminat lagi kita bagi tahu. Tapi bila kita bagi tahu, apa yang kita cakap tu mereka tak suka dengar. Jadi ibaratnya macam you all tak suka dengar kebenaran. You all lebih suka, sebab tu Bina kata media sosial ni dunia tipu-tipu je sebenarnya. Orang suka dengar macam benda best lah, indah lah, itulah. Sebenarnya benda tu sebenarnya tak macam tu. So macam bila kita bagi tahu benda yang betul, you all tak terima, tak accepted lah. Masuk kata oh yang ni kita buka aib, yang ni buka aib, yang ni lah. Tapi sebenarnya kalau betul lah macam Papa cakap kan, kematangan tu lah. Sebenarnya lebih baik diam je. Betul. Diam je lagi bagus. Biarlah netizen yang dengan andaian mereka sendiri untuk nak tulis apa, nak fikir apa. Tapi Binda, kita kena bersyukur. Itulah kata ada benda yang baik, ada yang kurang. Dia. Ya. Bukan semua tak baik. Seperti mana apa yang kita hadapi bersama. Apabila yalah Allah lebih menyayangi anak saya, adik Binda sendiri. Betul. Di mana jutaan. Ya. Bukan sikit-sikit. Kami bukanlah pemimpin, bukanlah superstar, namun netizen di media sosial kami mencatat jutaan doa kepada arwah adik Binda yang juga anak saya, iaitu Almarhumah Nur Fazlinda. Itu benda yang baik. Mereka juga sama-sama mendoakan perkara yang baik. Terima kasih kepada netizen di luar sana. Cik pun nak bagi tahu Bapa. Terima kasih juga dekat netizen di luar sana juga yang Binda juga pernah diviralkan satu ketika masa masa kita mula-mula set up, kita buka store PAW, Papa Jalan Kuching. Dekat Jalan Kuching masa tu kan. Orang viralkan masa tu memang Papa bukan kat Malaysia je viral Pak. Tak tahu Papa tahu ke tak. Saya benda macam tu jangan cerita dengan Papa Tapi sampai ke Indonesia, sampai ke Brunei, sampai ke Singapura, tahu isu pasal gadis si penjual PAW. Dia tak tahu mak budak dah. Kan. So far kalau kita baca komen tu banyak yang positif lah kan. So win-win situation. So kalau kita nak baca yang negatif lah. Kita nak fikir negatif lah jadi dia. Kalau kita nak fikir positif lah. Tapi sebenarnya yang kalau tanya cek lah, yang terbaik sebenarnya kita doa lah yang baik-baik sebenarnya kan. Doa yang baik-baik, minta yang baik-baik. Mudah-mudahan Allah kan mengikut sangkaan hamba dia. Kan. So ikutlah yang hari Jumaat kan, bukan kelas tazkirah nak. Betul. So Allah mengikut sangkaan hambanya, jadi kita berfikirlah yang baik-baik, mendoakanlah yang baik-baik. So kita jangan judge, jangan simply mudah-mudah kita nak judge orang macam mana kan. So kita tak tahu. Okey, Binda dah sentuh tadi. Kita dah sentuh pasal netizen. Sumbangan netizen begitu besar kepada negara. Betul. Ada yang baik kita terima, yang tak baik pun kita terima untuk menjadikan pengajaran dan didikan. Bapa nak tanya Binda lagi. Tadi kita sentuh hal rumah tangga tentang ekonomi. Kebanyakan di Lembah Kelang ni kadar perceraian berlaku kerana ekonomi. Betul. Okey. Tekanan hidup dalam menghadapi cabaran-cabaran ekonomi sekarang ini. Kita belum sentuh tentang selingkuh tu, curang tu. Lelaki salah perempuan, perempuan salah lelaki, lelaki kahwin 2, 3, perempuan pula sakit hati. Macam-macam. Kita tak nak sentuh tentang dunia selebriti, selingkuh itu, tapi kita tengok, kita dihidangkan, kita di-viralkan. Okey? Yang tu pula ekonomi okey. Tapi pasal apa jadi macam tu pula Binda? First, na'udzubillah min zalik lah. Walaupun kita jadi tukang komen je, kita doalah minta ya supaya dijauhkan benda-benda yang tak baik lah.
Tapi benda tu Papa, macam Bina bagi tahu dengan Papa lah dengan semua yang tengah tengok live kita ni kan. Manusia Papa. So, tak. Adakah kerana ekonomi lepas bagus yang jadi berlaku selingkuh tu? Bukan. Manusia Papa. Itu adalah kerana manusia, kerana kita manusia, kita hilaf, kita memang akan selalu melakukan kesilapan. Tapi kesilapan kita tu, kita belajar macam mana daripada kesilapan. Adakah kita belajar daripada kesilapan kita ataupun kita repeat lagi buat kesilapan yang sama. So macam saya minta maaf dengan bapa saya dulu ya. Macam saya ni membesar dalam keluarga yang broken family. Keluarga yang bercerai-berai. Tapi apa yang saya boleh buat, contohnya sebagai anak kan, mak bapak bercerai daripada kecil, tak jumpa bapa yang ni macam. Tapi sebagai anak saya selalu cakap, kalau dengan orang-orang yang suka dengan saya, mak ayah kita tetap kita kena hormat. Apa yang jadi antara masalah diorang, masalah diorang. Kita jangan campur. So efek kepada penceraian ni sebenarnya untuk anak-anak adalah sangat, impact tu sangat besar sebenarnya Bapa. So anak pun orang kata broken heart lah sebenarnya kan. Kasih sayang tu terputus. Sebab anak-anak ni of course dia nak mak dia, bapak dia depan mata. Tapi saya bersyukur, kalau saya pula saya ambil, saya bersyukur sebab saya direzekikan Allah ada ekstra mak, ada ekstra bapak kan. So saya rapat dua-dua. Bapak kandung saya, kalau tak ada dia, tak ada saya kat dunia. Tapi kalau rapat, saya memang lebih rapat kan. Inilah sebab dia yang orang kata jaga saya daripada kecil. Cuma kalau kita orang selalu bergurau, Papa kata dia nasib dia tak beranak saya je. Kadang apa yang kita cakap tu, dia tengok muka saya dah tahu dah apa yang saya fikir. Macam tu lah. Kan? So, kasih sayang pun luas juga. Tapi kalau boleh, fikir-fikirlah lebih jauh. So basic kita balik pada agama kita. Kita beragama Islam. Jagalah hubungan kita dengan Allah. So kalau kita jaga hubungan kita dengan Allah, insya-Allah Allah akan jaga hubungan kita dengan semua. So kalau kata tak nak sakit kepala macam cerita ataupun lagu Allah Yarham Tan Sri Piramli kita Empat Madu tu kan, jauh-jauhkanlah supaya tak sakit kepala. Boleh tanya bapak kita. Kalau bapak ada rasa nak tambah cawangan lain lagi tak. Apa yang pernah diperkatakan oleh Tun Dr. Mahathir, lelaki dengan perempuan sama banyak ni. Sama banyak. Kahwin satu cukup lah, baru cukup. 50-50. 50 lelaki, 50 perempuan. Kalau lelaki kahwin lebih pada satu, kesian perempuan ni dah kurang dah ni. Yang lebih lagi nak kahwin dengan siapa? Jadi anak darah tua lah, tak kahwin-kahwin. Begitu juga Tun kata, kalau lelaki satu, kahwin perempuan 3. Lagilah kesian. Jadi tang mana balance tu? Dah perempuan lelaki sama banyak, cukup lah seorang satu. Jangan try 2, 3, 4. Tapi mungkin juga Bapak kan kata ada, betul lah macam kita bagi tadi jodoh ajal maut semua di tangan Allah kan. Mungkin dah takdirnya ada yang berjodoh tu lebih daripada satu kan. Mungkin mampu mengikut kemampuan mereka lah. Which is kalau kita fikir pada kemampuan tu memang sangat tinggi, bukan kemampuan duit semata-mata Bapak. Maksudnya keadilan, which is boleh jamin ke? Maksudnya salah satu pasangan kita takkan berkecil hati. Takkan ada isu tak puas hati lah kata dia kan. Kerana depan kita baik, suka, takkan menyumpah lelaki dia kan. Kita tak tahu. Kita memang tak tahu. So, kalau tak nak sakit kepala ataupun anda ada masa untuk sakit kepala, elakkanlah lebih baik sebenarnya. Betul. Betul. Apapun jodoh, rezeki, maut di tangan Allah Ta'ala. Bukanlah kami mempertikai, tidak. Yang mana ada jodoh 1, 2, 3, 4 silakan. Mampu berlaku adil pun silakan. Cuma sometimes kita terfikir kadar perceraian yang tertinggi disebabkan faktor ekonomi. Okey, fine. Betul. Kemudian kedua, ketiga faktor curang. Maksudnya orang yang curang selingkuh ni duit banyak lah ni, ekonomi tu yang boleh nak pergi cari lebih. Kalau tak tentu juga kan. Kalau tengok kes-kes tu banyak tak tentu. Dan kalau rasanya nak kejutkan Papa lagi, nak bagi Papa terkejut lagi sebenarnya Pak. Bukan kata kat Malaysia macam ni. Sebenarnya kalau ikut purata keseluruhan dunia sebenarnya, mengikut kajian statistik tu sebenarnya setiap saat ada perceraian Papa. Betul. Bukan kata setiap saat orang menikah. Setiap saat tu ada perceraian sebenarnya. So kita tahulah orang kata tepuk dada tanya selera. Dan kita pegang juga satu hakikat, dunia akhir zaman. Okey Bina, kita letak tepi pula perceraian. Bapa nak tanya Bina pula tentang dari sudut ekonomi. Ada artis yang terlampau kaya. Ada artis yang senang. Ada artis yang okey. Kan? Tapi ada artis yang juga daif. Kenapa? Apa permasalahan yang selalunya kita lihat?
okey lah artis juga. Dia pelakon terkenal dulu, penyanyi terkenal. Tapi kenapa kehidupan dia begitu daif? Kenapa? Okey, Bapa tanyalah mengikut apa yang Mina tengoklah dalam masa 27 tahun Mina dalam industri ni. Maksudnya Mina daripada line menyanyi, pergi ke lakonan, pergi pada bidang-bidang lain lagi. Sebenarnya most of the problem lah, especially yang mana kita nampak susah-susah betul. Mungkin disebabkan masa zaman-zaman yang tengah popular, tengah famous. Masa tu tak ada pendedahan kepada saving. Lebih kepada macam duit yang ada tu guna semua. Masa tak ada saving, tak ada planning, tak ada planning macam nak beli rumah dulu. So macam Bina banyak belajar daripada mama. So apa yang Bina tengok jadi kat mama, kalau boleh macam Bina cakap kat mama, Bina tak nak jadi macam tu. So Bina akan cuba improvise sebagai anak, kita nak improvise jadi yang version yang lebih baik. Bukan kita kata mak kita tak baik. Betul. Maksudnya version kehidupan yang lebih baik. So masa daripada awal tu dah start saving dah. Maksudnya ada contohnya macam simpanan lah. Contohnya ada ASB ke apa ke, ambil saving kat situ. Lepas tu keperluan dan kehendak memang kena tahu bezakan. Dulu Bina belajar perdagangan kan, bisnes kan. So baru tahu dan baru faham sebenarnya apa yang you perlu dan apa yang you hendak. Ada setengah juga mungkin tak semualah, tapi ada yang contohnya macam tak mampu sangat, tapi sebab you berkehendak, you nak pakai kereta yang besar, lepas tu you sakit kepala. Kan? So macam kalau Bina jadi macam tak apalah, tak payah bergaya sangat lah. I nak hidup kalau boleh macam umur macam ni Bapa kan. So Bina lebih kepada macam nak hidup sederhana je Bapa. Bina tak nak pressure yang terlampau-lampau lebih. Bina nak hidup dalam keadaan tenang. Ada time Bina bisnes, sebab saya berniaga. Saya lebih kepada online lah contohnya kan. Sekarang banyak highlight promote boleh nak? Promote silakan. Bila sekarang contohnya macam Bina lebih pada bisnes, Bina banyak bergerak untuk program umrah, dengan travel umrah, dengan Bakasia. Untuk kami ni insyaAllah pada 24 November hingga 5 Disember ni akan ada grup umrah dan besok ada kursus umrah. Jemput datang ramai-ramai siapa yang nak pergi umrah ke, tak mau pergi umrah ke, nak kenal-kenal, mai ramai-ramai dekat office Bakasia. Boleh, Bina akan dekat sana besok Bapa. Sebab insyaAllah Bina pun bulan depan ni antara salah satu daripada impian Bina nak bawa suami dan anak-anak secara lengkapnya berempat lah. Orang kata lepas kita dah bawa mak, lepas dah bawa ayah kita, lepas dah bawa adik-beradik kita, ni nak bawa anak pula. So macam Bina buat juga bisnes macam pakaian muslimah, jubah, tudung. So maksudnya macam daripada situ Bina belajar. Macam kadang fikir juga Bapa kan, kenapa daripada muda Bina tak buat bisnes ni Bapa? Kan kenapa macam selepas 5-6 tahun baru start bisnes. Patutnya awal-awal tu kalau buat lagi bagus lah, sebab you sebagai ikon, apa yang you pakai orang akan tanya kan. Tapi mungkin kita ambil yang positif pula, things happen for a reason. Mungkin you belum ready lagi. Mungkin sekarang ni bila you dah ada family, ada support system yang baik, dan you boleh fokus pada bisnes you. Zat, Bapa celah sikit. Yang pertama, bisnes, siapa pun boleh bisnes. Betul. Okey, tambah bisnes yang glamour, lagilah orang suka. Bapa nak tanya Cik, ada setengah kawan-kawan saya tanya saya, bos, anak bos duk berniaga dengan suami dia jual kuih pau, tak malu ke? Jadi Papa nak Cik jawab sendiri. Di mana apa itu malu? Apa itu mencari rezeki? Apa itu perniagaan? Okay, first mungkin ini dari sudut yang you all tak pernah tengok lah. So tengok Pak saya politik je kan. Okay, ni saya bagi tahu ada reality dia. Okay, first, saya memang tak didedahkan daripada kecil, walaupun mak saya penyanyi. Masa tu zaman penyanyi dangdut yang memang mewah betul. Okay, bapa saya pun masa tu senang. Tapi saya memang tak pernah diajar dengan kesenangan dan kemewahan. Saya memang diajar dengan kesusahan. Saya ingat lagi masa sekolah daripada form 1 sampai form 5. Duit sekolah saya setiap hari dengan abang RM2 sahaja. Saya pergi sekolah, balik sekolah naik bas biasa ni yang 60 sen pergi, balik RM1.20. Ada balance 80 sen je dalam balance RM2 tu. Saya tak pernah komplain sekali pun dengan bapak saya, papa tak cukup Papa. Belanja sekolah masa tu Pak, duit ayak ke duit makan ke semua RM1. Paling kurang tak? Jadi saya akan tengok je. Setiap kali hari-hari saya akan pergi kantin sekolah. Masa tu dah artis tau. Maksud orang dah kenal dah apa kan. Saya macam tengok je. Kalau kakak nak ke? Tak nak, sebab duit tak cukup. So, bila duit cukup barulah saya belanja, barulah saya beli. Maksudnya saya sangat suka dengan didikan yang mak bapak saya bagi dekat saya dengan abang, sebab kita diajar susah. Masa tu bukan kita susah pun. Betul. Tapi diajar kesusahan supaya kita menghargai akan datang macam mana kesusahan mak bapak kita kerja kan. So tak adalah rasa macam mak kau artis, kau dapat exposure tu yang luas, yang mudah apa semua kan. Lepas tu bila dah habis, contohnya dah habis sekolah, kerja cari duit sendiri apa benda semua, sampailah rezekinya masa tu. Sebenarnya nak niat Cik sebenarnya Papa, yang pau tu,
yang suami saya punya. Itu sebenarnya suami saya punya. Dan masa tu saya bersemangat sangat turun kat stopa berniaga tepi jalan. Sebenarnya bukan untuk saya. Sebenarnya masa tu saya tengok suffer banyak rakyat Malaysia khususnya yang kehilangan kerja, yang memang sampai bercerai-berai, yang memang betul apa. Saya tahu banyak family yang bercerai-berai sebab susah lah. Laki tak kerja. Especially selepas COVID. Selepas COVID. So impact tu sangat besar. Dan apa yang Bina nak buat sebagai seorang selebriti, saya nak jadi artis yang bermanfaat dan boleh bagi kebaikan pada orang lain. Jadi saya berjuang lah dengan cara saya yang halus lah. Which is saya keluar, saya pergi kat stopa tu, kerja saya ni, saya suka menjual. So saya suka nak promote. Before this, macam cik biasanya macam cik akan shoot video, cik promote untuk peniaga-peniaga lah kan. Jadi saya buat macam tu dengan harapan supaya saya nak semua orang, maksudnya rakyat Malaysia yang kehilangan pekerjaan masa tu, tengoklah saya, walaupun saya ni perempuan kan suka benda cantik, tak suka gelap, nak putih, nak cerah. Saya pun boleh, maksudnya nak susah. Berjemur tengah-tengah panas hangat-hangat tu. Jual kuih pau. Jual kuih pau. Kalau saya boleh, kenapa semua orang tak boleh? Itu yang cik nak sebenarnya bapa. Maksudnya perjuangan cik halus lah, orang tak tahu kan. Jadi bila start saya buat benda tu dah viral selepas 2-3 bulan. Sebab Allah yang melihat sebenarnya kan. So macam kita duk pergi hari-hari sampai gelak lah. Laki kita tengok muka kita gelak, kita tengok muka dia gelak lah. Sebab muka memang hangus-hangus betul. Memang hangat-hangat betul. Kalau saya cakap terus terang, masa tu bapa saya tak tahu ya cerita dia. Kalau dia tahu dia takkan bagi. Dia takkan bagi saya berniaga tepi jalan. Tapi saya nak buktikan yang saya nak tunjuk bahawasanya kalau kita usaha, insya-Allah akan berhasil. Sebab Allah memandang pada usaha kita, bukan apa yang kita dapat. Jadi saya dapat juga buktikan kat bapa saya, tanpa saya bagi tahu dia. Viral benda tu dan keadaan tu siapa sangka berniaga tepi jalan yang orang ingat susahnya kesian. Ada yang telefon macam yang banyaklah kawan-kawan baik. Saya nak cakap terima kasih banyak dekat Fasha Sanda, Faradia, kawan-kawan artis Johan Rajulawa, Ozlin, Zizan Razak. Diorang ni constant lah kawan-kawan kan. Datin Syahidah, Wan Dato' Ali Syukri Derajat Laris tu yang macam kau okey dah apa semua. Mereka concern apa? Mereka siap beli support apa semua kan. Benda ni nak tolong orang lain ni. Macam kita nak encourage orang lain. Jadi rezeki dekat situ juga. Yang orang kata orang jadi macam peka dengan benda tu, dan ada juga bapa yang take for granted pun ada. Kalau bila fikir macam sepatutnya bila you tahu contohnya you fikir orang tu susah, you patut support dia, bukan you take for granted. Ada juga bapa, ada. Tapi macam Bina cakap tadi, Bina tengok benda tu, maksudnya Bina cuba to the limit sejauh mana yang you boleh buat. So boleh buat bila viral macam tu bapa percaya tak? Daripada orang kata kita biasa bawa satu hari, bawa katalah 3-4 tong, dia jadi rasa viral tu, bapa betul-betul rezeki Allah bagi bang. Memang betul bang. InsyaAllah barakallah macam tsunami tu bang. Sampai kita punya van daripada HQ tu, satu lori bang. Satu lori tau. Yang memang standby pau kat situ. Masa jadi beribu-ribu pieces jual. Masa tu Bina pula yang tak ada lah. Masa tu COVID kan. So macam keadaan tu memang Allah bagi betul. Dan orang tak tahu yang papa-papa tu sebenarnya husband tu agent je sebenarnya. Jadi saya ni jenis yang tak apalah kalau biarlah orang fikir siapa ni, sebab orang bagusnya netizen Malaysia kita ni buat kerja lah katakan. Mereka tolong promote, mereka kesian apa semua. Memang banyak bapa yang datang daripada Singapura, daripada Brunei, mata-mata main nak beli, nak support. Betul. Jadi orang tanya ni bisnes you ke? Bila macam kesian lah sebab bila benda tu meletup, memang ejen-ejen lain satu Malaysia pun semua meletup bapa. Jadi cik kata yelah pergilah beli kat semua sebab kita memang buat pau yang sama. Tapi hakikatnya peniaga ni kena jujur. Kena jujur dan kena amanah. Maksudnya memang saya tak nafikan pau yang memang pau kita tu memang sedap. Betul. So kalau nak try, kita datang dekat Pau Jalan Kuching. Isnin hingga Jumaat kita berniaga memang betul-betul lepas subuh. Mereka pergi solat subuh kat masjid Fidal kat situ. Lepas habis subuh dapat turun setak sampai pukul 12 tengah hari. Tapi honestly Bina bagi tahu, pau tu adalah buatan orang Melayu kita, anak-anak Melayu kita yang muda-muda papa, yang pernah hilang pekerjaan. Maksudnya memang pau tu sangat sedap. Orang maksudnya macam kulit tu tak payah nak kopek. Dah adalah kita beli, bukanlah kita kata kita nak beli bangsa-bangsa. Betul. Kita kena tahu makanan kita tu ya, maksudnya halal ke tak halal. Kan kita tahu kadang-kadang nama aja Melayu tapi bukan Melayu punya. So yang ni memang betul-betul original Melayu punya, Muslim punya, dan memang sedap. Itu kata Cik Fazli? Betul. Yang penting apa yang saya nak kongsikan pada hari ini adalah jangan malu. Jangan segan kalau untuk benda baik.
Betul. Kenapa kita perlu malu? Kenapa kita perlu segan? Kita bukan berbogel di tepi jalan. Kita tak minta tak minta sedekah. Daripada kita minta, kadang-kadang cik tengok kan orang yang sihat lagi, fizikal tu sihat lagi Papa, minta sedekah kan. So kenapa kita nak minta dengan orang? Dia sebenarnya usaha sama macam konsep orang jual nasi lemak Papa. Buka meja, bubuh je atas tu. Siapa beli, siapa mai tu bukan urusan kita dah. Macam seorang pemimpin politik kata pada saya, biar mati berdiri, jangan mati melutut. Maksudnya, cukuplah kita ada tenaga Allah bagi, teruskan usaha. Jangan malu. Betul. Malu untuk mencari rezeki, kita yang rugi. Jangan putus asa. Jangan putus asa dan jangan tunggu bulan jatuh ke riba. Betul. Okey, Minda. Oi, mesti. Kita orang sembang, kalau bapa dan anak ni sebenarnya, setiap kali jumpa, tak cukup sejam. Betul. Dan juga saya paling takut kalau pergi rumah dia, daripada malam sampai subuh saya tak boleh tidur kerana dia. Laporan penuh. Laporan saya kalau saya tak jumpa lepas tahun, saya akan laporkan daripada Januari sampai Disember. Lengkap. Dan akhir daripada kuih pau. Ini juga pakaian. Minda juga menceburi. Ada juga kawan Papa tanya, anak hang duk live tu brand sendiri ke? Cuba cerita sikit Minda, brand sendiri ke Minda? Siapa tukang jahit, siapa yang ni? Okey. Saya memang tu lah rezeki Papa, rentetan daripada trip umrah yang Cik dapat pergi. Alhamdulillah tu lah. Anak-anak yang mana tengok live ni kan, ada rezeki, bawa lah mak ayah pergi umrah. Saya mungkin keberkatan daripada mak bapak saya yang saya bawa pergi ni, doa mereka ni kan, Allah tak tolak. Dan masa saya pergi umrah, saya doa, ya Allah rezekikanlah saya nak berniaga. Saya kata, saya nak berniaga. Tapi saya tak tahu saya nak berniaga apa. Jadi bila rezeki pula, bila saya pakai, kita sebagai selebriti kan ikon Bapak, kan ikon fashion. Orang tu, cantik lah. Daripada situlah macam, baru jual. So Bina memang jual pakaian yang Bina pakai sahaja. Saya takkan jual benda yang saya tak pakai. Bukan beli daripada China lah. Daripada Vietnam. Tolong abang sikit. Raja-raja lah. Kalau siapa yang ada TikTok, Binda boleh follow Binda lah Binda. Instagram pun Binda lah Binda. Nanti saya akan selalu buat live. Biasanya memang hari-hari lah Bapak. Binda akan buat live dan memang Binda jual sendiri. Saya cuma tak jahit je. Tapi design semua A to Z tu macam material couple ke Bapak. Cek memang, minta maaf lah nah, test cek tinggi sikit. Jadi material pun kita import daripada Korea. Semua daripada Korea. Atas sampai bawah. Orang je Malaysia lah. Tapi memang bagus. Material bagus. Harga berpatutan. Sebab cek nak orang nak pakai pakaian yang boleh pakai untuk solat. Untuk ibadah Papa. Itu nama itu asal kita. So kita punya motto kita, kalau siapa yang beli produk-produk Binda, pakaian Binda, especially jubah ke tudung ke, semuanya dipakai untuk kegunaan untuk solat. Dan memang dalam doa saya dan setiap trip umrah saya doakan mudah-mudahan yang pakai itu nanti insyaAllah Allah rezekikan, Allah jemput dapat pergi umrah dan dapat pergi haji insyaAllah supaya dapat pakai pakaian nanti kat sana. Okey. Yang terakhir. Okey. Binda duk naik turun pergi umrah duk jadi duta-duta syarikat travel ke? Itu nombor 2, Papa pun tak nak tahu sangat. Tapi pengalaman Binda duk naik turun umrah. Apa yang Binda rasa, ya, dalam sebagai orang Islam, kalau mampu kita wajib menunaikan haji sekali dan juga menunaikan umrah. Tapi di sebalik itu, apa perasaan Binda bila kerap naik turun pergi umrah? Okey. Kalau kita dapat selalu pergi Bapak, insyaAllah kalau bulan depan ni akan jadi trip umrah cek yang ke-7, yang ke-8 ke ke-7 yang tu lah. Okey. Kau tadi dengar macam banyak lah. Tapi sebenarnya setiap trip yang kita pergi tu akan ada pengalaman berbeza. Bukan kita pergi, kita balik, kita terus akan jadi orang yang baik terus. Tak. Pengalaman pertama tu mungkin pengalaman cek lebih kepada start belajar untuk jaga solat. Yang kedua belajar untuk berzikir. Berzikir lah. Boleh kita istighfar. Orang sebut senang lah. Tapi banyak orang yang mungkin belum pernah buat lagi benda tu pun ada Bapak. Kemudian yang ketiga tu belajar sedekah. Kongsi rezeki dengan orang. Lepas tu kita pernah dengar orang tua kata, kongsi rezeki dengan orang. Tapi cek banyak ikut ulama' Bapak. Cek tak ikut yang ni lah. So mengikut ulama' yang beritahu, memang kita ni kena banyak kongsi rezeki. InsyaAllah Allah mudahkan perjalanan kita. Dan memang betul. Setiap kali, sebab tu saya kata tengok live ni, yang ada mak ayah, masih ada mak ayah, hantarlah mak ayah pergi umrah ke. Ada rezeki pergi lah hantar pergi haji ke apa. Sebab memang bila kita buat satu ibadat umrah ni memang takkan memiskinkan kita. Dan setiap trip yang pergi tu memang akan ada. Allah bagi rezeki kat kita tu macam hidayah lah Bapak. Dan so dapat pergi sana, cek suka pergi sana sebab cek dapat doa. Sebab kat sana kita tahu tempat yang mustajab. So tolonglah, saya cakap saya nak Melayu saya sangat. First pasang niat dulu. Lepas tu usaha juga tau. Usaha tu kena menabur, kena menyimpan. Okay? Yang selebihnya tu serah je dekat Allah. Sebab Allah kata usaha kita. Kalau kita menabung setiap bulan simpan 500 pun, kita tak tahu rezeki Allah hantar. Ada je orang yang pergi umrah, mungkin dia tak bayar. Mungkin ada orang yang sponsor dia ke apa ke kan. So pergilah, tengoklah bumi Allah.
tanah haram, tanah suci yang tempat kelahiran Nabi kita, tempat yang mustajabnya doa. Dan patutnya memang saya patut pergi trip dengan bapak saya. Tapi sebab bapak saya sangat sibuk, insyaAllah saya doakan dan bapak saya sihat, doakan juga untuk bapak saya sihat supaya kita dapat selalu tengok program apa kata Malaysia ni setiap minggu. Dan insyaAllah mudah-mudahan tahun depan lah insyaAllah trip kita bapak nah. InsyaAllah. Itu sebenarnya memang plan nak pergi bersama, namun seperti biasa yang mana mengetahuinya, kita sedang dalam proses perubahan Inspirasi Channel ini sendiri, dan ya setupnya pun baru siap seperti sedia kala, dan perancangan demi perancangan yang lain menyusul. Okey Minda, belum habis lagi nah, sabar Ustaz. Pada kawan saya yang bertanya tadi, bos, TikTok beratus ribu followers, anak pun beratus ribu followers, kenapa tak buat live kat TikTok? Okey, jawapannya begini, bukan tak nak buat live dekat TikTok, kerana TikTok ni dia nak live kamera dia kena straight, jadi ruang tu agak sempit. Dia tidak ada apa dipanggil landscape ni. Dia semua jenis straight, sebab tu kami kebanyakan kalau bual bicara ni jarang mereka nak pergi buat live dekat TikTok. Namun selepas ini InsyaAllah live ini akan kami siarkan semula di TikTok Inspirasi Channel maupun TikTok saya sendiri. Okey Binda, harapan Binda, Malaysia kita ni dah masuk tahun 2024. Okey, apa harapan Binda kepada seluruh rakyat Malaysia yang keadaan ekonomi bukan kata untuk selebriti, namun untuk marhain di luar sana yang mengeluh kenaikan harga barang tinggi, kos sara hidup tinggi. Jadi nasihat Binda kepada mereka di luar sana yang terbaik untuk mereka menghadapi cabaran dan kehidupan ini. Okey, kalau tanya Binda, saya taklah pandai sangat apa nak share apa yang cik fikir. Secara peribadi. Okey. Kalau tanya Binda, memang kita tahu hidup sekarang memang sangat struggle. Ekonomi kita memang sangat mencabar juga, which is macam Binda bagi tahu tadi pasal living cost kita yang sangat tinggi. So memang sebenarnya seelok-eloknya saya nak encourage semua orang untuk kalau boleh yang mana yang bekerja ke, memang you kena extra effort as a suami ataupun wife boleh buat bisnes. Trust me, buatlah bisnes. Okay, so perniagaan adalah sunnah Rasulullah SAW. Dan kenapa benda tu sampai jadi sunnah? Kalau kita buat dapat pahala, sebab ada kebaikan dia. Dan honestly 9 per 10 rezeki datangnya daripada perniagaan. Dan honestly Papa, Bina rasa dah 3 tahun ni Alhamdulillah, Bina memang sustain, orang kata dengan berniaga sendirilah. Yang saya berniaga, saya jual pakaian saya, jubah, tudung saya ni selama 3 tahun. So sustain tu, kenapa rasa sustain sangat-sangat? Sebab tak perlu saya nak berharap pada endorsement. So kadang-kadang untuk endorsement produk ni Papa, tak semuanya benda produk tu betul-betul bagus. Betul. Kadang-kadang macam kita as a celebrity ni, kita kena cakap, benda ni bagus ni. So pada Bina lebih kepada mungkin faktor usia juga. Saya tak nak menipu. So berniaga betul, kalau betul memang bagus, saya cakap bagus. So kalau orang yang follow saya, diorang tahu. Channel jenis lurus, straightforward sikit kan. So kalau betul tak bagus, saya tak nak. Jadi saya tak nak ambil risiko, saya fokus pada bisnes saja. Dan yang paling penting sekali untuk seluruh rakyat Malaysia yang saya kasih dan saya sayangi, okay, satu pesanan saya harap sangat-sangat mudah sampai dan tepatlah ke hati masing-masing. Saya nak tembak ni. Apa dia yang saya nak, saya harap sangat mudah-mudahan kita semua firstly jaga hubungan kita dengan Allah, jaga ibadah kita, which is solat kita, jangan tinggal. Okay, usaha tetap kena usaha juga, selebihnya kita serahkan pada Allah. Semoga Allah mudahkan segala usaha kita. Yang paling penting, jaga ibadah kita, jaga hubungan kita dengan Allah, jaga hubungan kita dengan ahli keluarga kita, pasangan kita, mak ayah kita. Selebihnya kita tawakal lah, kita serahkan pada Allah dan kita doa lah mudah-mudahan satu hari nanti kan, dekat dunia ni memang satu tempat yang bukan kita nak bersenang-senang. Dunia adalah tempat persinggahan kita yang sementara. Saya dah tengok pengalaman kematian depan mata saya. Saya masih lagi dalam keadaan masih trauma lagi sebenarnya. Tapi saya nak sangat semua orang tahu bahawasanya dunia ni hanyalah sementara, tempat kita macam pergi perang. Betul. So kita susah lah kat dunia tak apa. Sebab kat akhirat nanti bila kita dah meninggal, dah tak ada benda yang kita nak susah hati lah. Semua benda dah settle down lah. Okay, so siapkan bekalan akhirat sekali. Jangan bekalan dunia saja. Dunia sementara, siapkan bekalan akhirat. Itu yang paling penting. Okay? Dan saya mohon maaf sekiranya ada terkasar kata, takut kata-kata saya mungkin merupakan hati siapa yang mendengar. Sebab sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah SWT dan kekurangan itu datang daripada diri saya sendiri.
Ada lagi soalan cepu mas. Ada lagi? Cepatnya bagi penutup. Soalan cepu mas ni pendek dan ringkas. Apa yang tanya? Biar nak tambah anak lelaki pula. Okey. Yang tu saya tuntut. Saya nak cucu lelaki. Tak dapat-dapat lagi. Okey. Soalan cepu mas ramai yang tanya kawan-kawan. Bila kata anak hang nak jadi host satu program khusus untuk wanita dan sebagainya. Bila tu Binda? Okay, insyaAllah dalam perancangan. So, saya akan bersama dengan keluarga Inspirasi Channel sebenarnya. Ini anak kena tolong bapa. Ini macam pak dah panggil ni. Hati kena mai juga ni kan. So kebetulan suami saya kat Melaka ni gigih ya. Kita naik Grab hari datang sini. Tak sejam perjalanan tapi memang I will do anything for my father lah insyaAllah. So perancangannya juga macam saya kata tadi. Kenapa kena pergi umrah? Kenapa saya nak pergi umrah bulan depan ni? Sebab saya nak pergi, saya nak minta dengan Allah. Saya siap kat sana nanti. Semoga Allah mudahkan perancangan saya untuk join keluarga Inspirasi Channel kita. Akan ada program yang akan datang juga. Sebab balik pada umrah tu saya rasa insyaAllah lah kot. Kita nak set up macam studio juga. Macam baru saya sebut dengan bapak saya tadi. Kita akan ada studio yang kedua. Which is kalau untuk mungkin saya mungkin saya punya channel tu lebih kepada current issue. Mungkin ada selebriti juga Papa. Mungkin ada orang biasa juga. InsyaAllah lah. Papa ni memang betul-betul dia nak tarik saya nak suruh aktif balik lah tu. Sebab perlu. Bagi saya, apa yang kami plan adalah inspirasi wanita. Jadi takkanlah kenalah wanita yang bercakap. Kerana di Malaysia ini, wanita itu menjadi tulang belakang lelaki. InsyaAllah. Dalam pelbagai perkara, dalam pelbagai bidang, wanita lebih ke depan. Namun perlu ada satu program, satu rancangan selain daripada bercerita tentang karier dan kerjaya, namun wajib juga bercerita tentang kehidupan azali. Apa cabaran wanita, apa kekangan wanita itu sendiri. Dan dalam supaya dapat disuarakan jugalah Bapa. Kan? Ini bukannya soal benda baik. Betul. Benda baik sebab tu kami bagi tajuk Inspirasi Wanita. Namun apapun saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada anak saya ini yang sentiasa menjadi penghibur. Like father, like son. Orang kata like father, like daughter. Mulut tengok sama. Pompram. Namun bidang berbeza. Bapa dalam dunia politik, anak dalam dunia selebriti. Namun apa yang kami kongsikan, apa yang kami bercerita itu hanyalah pandangan peribadi kami berdua semata-mata. Kami bukanlah pakar agama, kami bukanlah pakar apa-apa benda pun. Hanyalah pengalaman apa yang kami lalui untuk dikongsikan, untuk dijadikan. Kalau baik, jadilahkan benda itu sebagai tauladan. Dan akhir kalam daripada saya. Okey? Ini pertama kali saya menghostkan satu program yang bukannya politik. Okey. Sebelum ini menghostkan menjadi moderator kepada negarawan ulun Tun Dr. Mahathir Mohamad dengan juga pemimpin-pemimpin politik yang hebat yang lain. Begitu juga dalam bidang perundangan. Walaupun saya bukanlah seorang lawyer namun diberi kepercayaan untuk mengendalikan program-program yang melibatkan perundangan dan perlembagaan. Ini hari pertama buat pertama kali bukan bidang-bidang tersebut. Namun saya akan kembali bersiaran dengan bidang saya iaitu hari Jumaat minggu depan pukul 9 malam. Itu yang semua anda nak. Itulah yang saya bawa iaitu Hisham Jalil akan bersama saya jam 9 malam pada hari Jumaat minggu depan. Begitu juga pada hari Rabu. Semakin hari semakin ngetok program yang dikendalikan oleh Tuan Haji Hanif Katri. Seorang peguam kanan yang hebat pun dah jadi host. Macam mana lah ni Fazli Muhammad nak cari makan ni. Tuan Haji Hanif Katri duduk tengok tu. Dia pun jadi host sekarang ni. Jadi host setiap Rabu jam 9 malam. Minggu depan pun dikabarkan. Wallahualam kalau saya sebut lagi penerbit marah. Dikabarkan ahli parlimen akan bersama dengan Tuan Haji Hanif Katri dalam program Dari Kamar Hanif Katri pada hari Rabu minggu depan. Biarlah perkara itu pihak penerbit yang akan viralkan siapa ahli parlimen tersebut. Akhir kalam daripada saya, jikalau ada salah dan silap yang mencuit hati dan perasaan anda di luar sana, mohon ampun dan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.